Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurizawati binti Muhammad Aris, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Semarak, akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Pendekatan Sembang Santai dalam Meningkatkan Daya Tindak Murid. Kajian ini membincangkan satu pendekatan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang dinamakan sebagai pendekatan sembang santai. Dalam sesi kaunseling individu yang menggunakan pendekatan berasaskan teori pemusatan insan yang dipelopori oleh Carl Rogers. Menurut Noor Shafrin dan Rohani, berdasarkan konsep humanistik, Rogers telah melalui teori pemusatan insan bahawa pendekatan penggunaan perlu lebih lembut dan positif dalam memahami sifat dan masalah manusia. Keadaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan murid-murid terpaksa melalui satu norma baharu dalam dunia pendidikan mereka. Keadaan berkurung dalam rumah menyebabkan kesan emosi kepada murid seperti kebimbangan. Sebelum berlakunya PKP, perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling lebih berfokus kepada kerjaya, disiplin, pendidikan pencegahan dan psikososial. Namun, isu kebimbangan murid kurang diberi perhatian ini. Situasi ini tidak dapat dilihat dengan ketara. Melalui pemerhatian saya, dari segi pengurusan emosi, murid-murid berada dalam keadaan teruk dan sangat teruk serta perlu diberikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengaplikasikan kemahiran daya tindak. Justru itu, saya menggunakan pendekatan sembang santai dengan melaksanakan sesi kaunseling yang berkonsepkan humanistik untuk membantu murid berhadapan dengan situasi kebimbangan. Isu keprihatinan atau fokus kajian ini ialah setiap murid sesi petang perlu dibantu bagi meningkatkan pengetahuan gaya tindak, bagi berhadapan dengan emosi kebimbangan yang membolehkan mereka bersemangat dan berkeyakinan untuk meneruskan persekolahan berhadapan dengan kebiasaan baharu. Kebimbangan ditakrifkan sebagai perihal bimbang, khawatir ataupun risau. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, kebimbangan juga adalah perasaan tidak selesa, takut, resah dan gementar. Menurut Rogers, hubungan yang baik di antara klien dan kaunselor sangat penting dalam membantu pemulihan klien. Secara amnya, objektif kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan daya tindak murid dalam mengendalikan emosi kebimbangan. Objektif khusus bagi kajian ini ialah untuk mengenal pasti tahap kebimbangan murid yang normal selepas pelaksanaan sesi kaunseling individu melalui pendekatan sembang santai untuk menentukan keberkesanan pendekatan sembang santai dalam sesi kaunseling bersama murid. Kajian ini dilaksanakan kepada 3 orang murid sesi petang yang mencatatkan skor negatif dalam saringan 1 minda sihat yang dikenali sebagai Instrument Generalized Anxiety Disorder atau dikenali sebagai GAD-7, iaitu mencatatkan tahap kebimbangan yang teruk dan sangat teruk. Kajian ini mengadaptasi model SOMAC 1989. Model ini melibatkan golongan mengumpul mata, menganalisis data, merancang pelan tindakan, melaksanakan pelan tindakan, mengumpul data untuk mengesan perubahan, menganalisis serta menilai dan mengenal pasti masalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 model kajian tindakan SOMAC. Jadual 1 menunjukkan pelaksanaan kajian tindakan yang telah dilaksanakan bermula 16 Mei 2021 sehinggalah 26 November 2021. Pelaksanaan aktiviti yang telah dilaksanakan dalam kajian ini bermula dengan langkah iaitu pelaksanaan aktiviti tinjauan masalah dengan mengedarkan ujian GAD-7, menentukan keputusan GAD-7, menjalankan sesi temu bual dan pemerhatian terhadap murid 1, murid 2 dan murid 3. Seterusnya, bagi langkah ketiga terbagi kepada
Seterusnya, bagi langkah yang kedua terbagi pada dua aktiviti, iaitu aktiviti 1, melaksanakan tindakan di antara 9 November sehingga 21 November menjalankan sesi kaunseling individu kepada murid 1, murid 2 dan murid 3 serta melaksanakan pemerhatian. Manakala bagi aktiviti yang kedua bermula pada 22 November sehingga 26 November ialah melaksanakan ujian GAD kali kedua serta menjalankan temu bual dan pemerhatian terhadap pelajar 1, pelajar 2 dan pelajar 3. Melalui jadual 3 saringan 1 GAD 7 didapati murid menunjukkan tahap kebimbangan yang sangat teruk dan juga teruk. Skor melebihi 9 bagi interpretasi GAD 7 menunjukkan bahawa wujudnya tanda-tanda kebimbangan murid yang sangat teruk. Apabila ditemu bual pada murid berkenaan, mereka menjelaskan masalah yang mereka hadapi hingga menyebabkan mereka mencatat skor kebimbangan teruk dan sangat teruk ialah murid pertama masalah keluarga, murid kedua masalah dengan kawan dan murid ketiga masalah dengan keluarga. Dapatan ini menunjukkan secara ketara bahawa punca kebimbangan murid bukanlah dari dalam diri murid itu sendiri tetapi faktor luaran seperti keluarga dan rakan. Justru itu, satu tindakan dicadangkan bagi memudahkan murid mengendalikan emosi kebimbangan dengan meningkatkan keupayaan murid berfikir secara sihat dan meningkatkan kemahiran mengawal emosi melalui sesi bimbingan dan kaunseling melalui pendekatan sembang santai. Terdapat dua bentuk aktiviti yang saya jalankan, iaitu sesi kaunseling individu menggunakan pendekatan sembang santai. Sesi kaunseling individu pendekatan sembang santai saya menggunakan kemahiran asas kaunseling dari kaunselor yang berteraskan teori pemusatan insan. Teori ini menyatakan kaunselor berperanan sebagai pemudah cara membantu klien ke arah pembangunan kendiri. Nur Syafin dan Rohani 2019, di mana saya mengenal pasti punca masalah murid dan perbincangan perancangan gaya tindak murid dalam menghadapi situasi kebimbangan. Melalui pelaksanaan aktiviti 1, kaunseling individu, saya menjemput murid untuk menjalankan sesi kaunseling individu menggunakan pendekatan sembang santai. Saya mempraktikkan kemahiran kaunseling berdasarkan teori pemusatan insan secara santai bagi membina suasana yang baik, yang boleh dipercayai, selamat dan memberansang agar murid lebih selesa, yakin dan bersedia membuka pintu hati dan fikiran murid. Teori pemusatan insan ialah satu teori yang tidak menekankan mana-mana teknik. Saya juga berusaha menunjukkan kepada murid secara santai bagi menggalakkan murid mempercayai saya. Seterusnya, saya dilihat sebagai individu ataupun guru kaunseling yang boleh dipercayai, prihatin, ikhlas, tulen dan benar-benar jujur dalam membantunya ke arah perubahan yang lebih baik dalam mengurus kebimbangan. Saya juga mengaplikasikan ciri-ciri yang perlu ditunjukkan sebagai sikap guru kaunseling dalam perjalanan proses kaunseling secara santai dengan membawa 3 ciri yang dikemukakan oleh teori pemusatan insan seperti penerimaan tanpa syarat. Saya menjemput murid ataupun klien dan menunjukkan penerimaan terhadapnya tanpa mengenakan apa-apa syarat. Bagi saya tidak perlu menghakimi perasaan, tingkah laku dan fikiran klien. Bagi saya, penerimaan saya terhadap klien memudahkan klien untuk bebas bercerita perihal dirinya. Sepanjang sesi, saya menjadi diri saya yang sebenar dengan ikhlas dan bersedia membantu klien ke arah perubahan dari emosi kebimbangan teruk ke tahap yang normal. Saya bertindak sebagai pemudah cara yang membantu klien menggerakkan proses kaunseling ke arah pembangunan diri klien yang positif. Saya meletakkan diri saya sepenuhnya dalam situasi Saya meletakkan diri saya sepenuhnya dalam situasi klien dan berempati, iaitu memahami dengan mendalam terhadap situasi klien. Pendekatan sembang santai yang saya gunakan sepanjang sesi adalah menggunakan teknik-teknik asas sahaja seperti dorongan minima, refleksi isi, refleksi perasaan, parafrasa dan soalan terbuka. Bagi pelaksanaan aktiviti
Kedua, bimbingan individu. Perkara yang penting dalam pendekatan sembang santai yang berasaskan teori pemusatan insan. Perkara yang penting ialah sikap kaunselor kerana teori ini tidak menekankan mana-mana teknik. Sikap saya boleh membantu dan membimbing klien ke arah perubahan emosi yang positif. Setelah saya mengenal pasti punca masalah murid, saya dan klien berbincang mengenai beberapa modul daya tindak yang telah disusun dengan memberikan maklumat kerana saya percaya klien mampu memahami dirinya sendiri dan juga membuat keputusan untuk diri sendiri dipandu oleh saya seperti kemahiran daya tindak, kemahiran relaksasi, kemahiran mengawal kemarahan. Di akhir sesi, saya dan klien berbincang mengenai kemahiran yang paling sesuai dengan kehendak dan keperluan klien dalam berhadapan dengan situasi kebimbangan mereka. Slide ini menunjukkan soal selidik G87 yang telah digunakan. Soal selidik ini menggunakan skala Likert 0 hingga 3. Berikut ialah analisis GAT7 1 dan GAT7 2 dan juga graf ditunjukkan melalui jadual 6 dan Raja 1. Murid telah menunjukkan penurunan kebimbangan dalam GAD7 2 berbanding GAD7 1. Borang GAD71 dan GAD72 dianalisis. Selain dari itu, analisis temu bual dan pemerhatian merumuskan dapatan kajian. Saringan GAD72 mendapati keputusan kebimbangan bagi ketiga-tiga responden telah kembali ke tahap yang normal. Kesimpulannya, pendekatan sembang santai didapati memberi kesan terhadap sampel yang terlibat. Masalah kebimbangan melibatkan murid-murid di SMK Taman Semarak khususnya dapat didalami melalui lebih banyak bahan pembacaan dan kajian tentang isu ini. Diharapkan kajian ini dapat diteruskan dengan sikit pengubahsuaian di masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Saya Nurizawati binti Mama Aris.